الحمد لله الحمد لله الذي عزنا بالإسلام واختارنا من أمة خير نبي أخرج في العالم وأنزل عليه أحسن الكتب وأجل الكلام هدى ورحمة للأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Semoga dengan ketakwaan ini yang ada pada diri kita akan terus subur, disirami taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selama beberapa minggu yang lalu, khutbah Jumaat telah memperkatakan tentang sifat sabar sebagai satu sifat mulia yang amat diperlukan dalam kehidupan. Tumpuan telah diberikan kepada peranan sifat sabar di dalam menghadapi apa jua cabaran hidup, walau betapa perit sekalipun ujian yang melanda. Namun, saudaraku, kita perlu memahami bahawa kesabaran itu bukan hanya penting untuk menghadapi kesulitan ataupun musibah, akan tetapi ia juga sangat diperlukan oleh seseorang mukmin di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Ini adalah kerana manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keinginan nafsu. Seringkali nafsu ini mendorong manusia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keseronokan, dalam masa yang sama mengakibatkannya lalai pada tanggungjawab serta kewajipan yang ada. Desakan nafsu yang diberikan liar malah boleh menyebabkan seseorang yang mengaku muslim sekalipun untuk tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, saudaraku, kita perlu membangunkan sifat sabar sebagai kekuatan dalaman yang membantu kita menjinakkan nafsu yang ada dan seterusnya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, iman kita selamanya tidak akan sempurna, seperti mana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sepotong hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Maksudnya, tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikut ajaran yang aku bawa. Al-Jami'us Sahih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam perbincangan mengenai sifat sabar, ramai ulama menegaskan bahawa bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada bersabar di dalam menghadapi musibah. Yang kuat bersabar dalam menghadapi musibah hidup adalah orang yang bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri, sedangkan yang kuat bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya adalah orang yang bergantung kepada Tuhan yang maha kuat lagi maha berkuasa. Orang yang kuat bersabar untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dalam jiwanya untuk menghadapi segala ujian kehidupan. Akan tetapi, belum tentu orang yang kuat bersabar menghadapi cabaran hidup memiliki kesabaran untuk melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, ada sebahagian orang sanggup menghadapi pelbagai ujian berat dengan penuh ketabahan
demi mencapai impian kehidupan, tetapi tidak sanggup mendirikan solat walaupun ia mengambil masa 5 minit sahaja. Ada pula yang mampu bertahan tidak makan dan tidak minum seharian lantaran sibuk dengan tugasan yang memerlukan tumpuan penuh perhatian, tetapi apabila tiba Ramadan tidak pula berdaya menunaikan kewajipan berpuasa. Saudaraku sekalian, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengabdian hamba terhadap penciptanya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan ke atas kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Malah dalam mewajibkan ibadah puasa Ramadan yang memerlukan kita menanggung perit dan lapar sepanjang hari pun, Allah sebenarnya tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, Allah menginginkan kemudahan untuk kamu dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesusahan untuk kamu. Sempurnakanlah bilangan hari berpuasa dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya kepada kamu, dan semoga kamu bersyukur. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kalaulah semua ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mudah dilaksanakan, kenapa pula masih ramai manusia yang tidak berjaya mengerjakannya? Jawapannya, saudaraku, ialah kurangnya kesabaran di dalam diri untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadikan jiwa lemah sehingga tidak mampu menolak desakan nafsu untuk terus berseronok dalam kelalaian. Individu seperti ini akan tetap merasakan dirinya tidak berdaya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih suka mencari dan memberi alasan daripada berusaha melakukan ketaatan. Dan kalaupun ada ibadah yang dikerjakan, ia dikerjakan dengan tanpa kesungguhan. Ada kalanya dengan hati yang diisi kebencian dan lidah yang tidak putus dengan rungutan. Perhatikan saudaraku, kesamaan sikap ini dengan ciri-ciri golongan munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 142. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang lebih mampu memperdayakan mereka. Jika mereka bangun untuk mengerjakan salat, mereka bangun dengan penuh kemalasan hanya untuk menunjukkan kepada manusia, sedangkan mereka mengingati Allah hanya sedikit sahaja. Bandingkan ini dengan contoh dan tauladan yang ditunjukkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda insan yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan dengan perlindungannya dan syurganya. Tetapi keistimewaan ini tidak sedikit pun dijadikan sebab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk meremehkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kegigihan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala selayaknya membuatkan kita yang masih banyak kesalahan ini berasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gigih bersalat malam walaupun sehingga kulit di tapak kakinya bengkak dan terbelah. Baginda banyak berpuasa walaupun di luar Ramadan. Baginda beristighfar, memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali sehari. Nabi amat pemurah orangnya yang tidak berkira dalam menghulurkan infak hartanya. Biarpun baginda sendiri bukan seorang yang kaya, baginda sesungguhnya menjalankan kewajipannya
sebagai pemimpin keluarga yang baik walaupun terlalu sibuk dengan pelbagai tugas dakwah dan urusan masyarakat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Berusahalah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohi watak baginda yang mulia. Bangunkan kekuatan sabar di dalam jiwa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengejar keredaannya. Usah menjadi manusia yang hebat dengan urusan dunia tetapi lemah tidak berdaya di dalam urusan akhirat. Perhatikan ayat ini di dalam surah Al-Maryam ayat yang ke-65. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Maksudnya, Tuhan yang mentadbir langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Oleh itu, sembahlah Dia dan bersabarlah untuk beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesiapa pun yang sebanding dengannya? Melalui ayat tersebut, Allah menegaskan kepada kita bahawa sabar di dalam mengabdikan diri kepadanya, kerana Dialah Tuhan penguasa alam ini. Tiada yang berkuasa bersamanya dan tiada yang mengurniakan rezeki kepada makhluk-makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesekali timbul desakan nafsu untuk tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada diri sendiri, mampukah aku bersabar meneruskan kehidupan ini sekiranya segala kurniaan yang aku nikmati sekarang tiba-tiba ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika sesekali timbul desakan nafsu untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanyalah pada diri sendiri, mampukah aku bersabar kalau nanti pada hari pembalasan aku gagal mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala? Jika sesekali timbul keinginan untuk melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, tanyalah pada diri kita sendiri, mampukah aku bersabar menanggung azab pedih yang disediakannya di dalam api neraka? Oleh itu saudaraku, sekiranya kita sedar bahawa kita tidak akan mampu untuk bersabar disiksa di dalam api neraka, atau sekiranya gagal memasuki syurga ataupun kehilangan nikmat yang sedia ada, maka hendaklah kita bersabar untuk berlaku taat kepada Allah yang Maha Mencipta. Tinggalkanlah apa jua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigihkanlah hati untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Usah abaikan kewajipan yang ada. Ikhlaskan niat di dalam beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan sebaik mungkin mengikut kemampuan kita. Jangan jemu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jangan bosan berdoa kepadanya. Semoga Allah mengurniakan kepada kita semua kesabaran dalam mentaatinya dan beribadah kepadanya sepanjang hayat kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa innahu kana ghaffara wa tubu ila Allah وتوبوا إلى الله فإنه كان توابا رحيما. آمين يا موفق الضائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه
وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام، فقد أمرنا الله ذلك حيث قال في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعلِ بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.